tentang Form 4 pengurusan kewangan, Form 5 insurans dan juga pakaian. Okay, jadi 3 jam ni, 3 jam lebih ni kita akan dapat kumpul apa tu ilmu. Okay lah. Okay. Saya baru tak lama, okay, baru 20 tahun. Okay. Yang pertama ya. Yang kedua adalah saya rajin tentang maklumat dan ramai 100 orang, 100 orang tapi saya seorang saja. Okay, alright. Kemudian guru kanan sains matematik di SMK Puncak Alam 3 Selangor. Guru ikon Ketua Penggubal Modul Matematik Tersier Rakyat Selangor. Guru inovatif, okey semuanya sikit ya. Kerja buat penceramah teknik menjawab. Okey, tahun ni saya menerima jemputan daripada Uni Razak, Unisel, Universiti Azlan Shah sebagai guru pakar kan panel jemputan untuk slot-slot matematik bersama mereka lah. Okey. Dan juga soalan sikit-sikit. Okey. Soalan ini ceramah. Pasal nak tengok kemampuan pelajar di awal dulu. Okey. Jadi bagi yang dah biasa dengan saya ni, yang tak biasa lagi, okey boleh fikirkanlah jawapannya. Alright. So saya cakap nanti kalau nak menjawab boleh jawab tak? Tak ada masalah. Nak bertanya bertanya. Boleh. Nak buka sound boleh. Tak ada masalah. Okey je. Okey, Ibu Robena menjadi itu rupa. Tahukah dua. Soalan ini selalu sekadar permulaan kepada saya. Dan ada pelajar yang akan menjawab. Okey, dan ada pelajar akan jawab rupo. Ada pelajar akan jawab rupi. Okey, mula-mula sekali mesti murid akan cakap Ruben. Saya kata confirm salah. Setakat saya dengar okey. Saya dengar kat answer saya okey. Dekat lecture laju okey. Saya punya line. Okay, alright. So, ramai pelajar akan jawab Rubena. So, siapa jawab Rubena, saya akan kata confirm salah. Sebab rupi, rupa. Dia takkan mungkin. Kemudian akan ada murid jawab lagi. Alasan dia ialah ada jawab rupe. Alasannya ialah OU. So, jawapan murid-murid ni ialah salah. Okay. Apa jawapan saya nak ialah sebenarnya, sebagai ingatan kepada kita sebagai pelajar yang akan menuju ke SPM, calon SPM, sewaktu menjawab soalan exam nanti, tak kisahlah trial ke, exam sebenar ke, sewaktu menjawab soalan exam nanti, pastikan kita menjawab ikut apa yang soalan minta. Bukan ikut apa yang kita faham. Sebab apa yang kita faham, mungkin bukan jawapannya. Okay? Jadi kita kena faham soalan. Ini khususnya soalan-soalan bahasa Melayu, sejarah, bahasa Inggeris. Okay? Juga lah. Okay? Sewaktu menjawab soalan exam nanti, pastikan kita jawab ikut kehendak soalan. Okay, soalan kata simple je. Iaitu, tahukah anda? Itu soalan dia. Jadi jawapan senang ialah, kalau kita tahu, si tahu. Tak tahu, jawab tak tahu. Itu saya nak. Jadi sebenarnya ialah, sewaktu menjawab soalan exam nanti, pastikan kita menjawab ikut kehendak soalan. Bukan ikut apa yang soalan minta. Okay, alright. Oh ya? Okay, alright. So, ini tak payah. Ini selaju sikit lah. Ini mudah-mudah saya tulis. Okay, yang saya tulis. Alright. Dan Didik TV pun, okay. Tapi agak malas lah. Tahun ni Didik TV sudah tiada lagi siaran langsung. Yang ada cuma ulang siar. Sebab apa? Sebab Menteri Pelajaran kita dah tamatkan kontrak Didik TV dengan NT7. Alasannya adalah sudah tidak ada PKP, tak ada lagi COVID. Jadi kenapa perlu ada Didik TV? Okay, so tak adalah. Tak ada lagi lah kat TV langsung. Tak ada peluang lagi saya untuk TV lagi. Yang ada cuma ulang siar. Untuk subjek matematik, setiap hari Rabu jam 4.30 sampai 5 petang. Itu slot matematik. Boleh siar dia. Okey. Tapi saya tutup terlepas TV terlepas dengan diberikan anugerah guru paling terlepas. Alhamdulillah. Dia bagi kan. Saya terima sebagai satu penghargaan kepada saya. Okey. Kalau lah Didik TV ada lagi, saya sentiasa cuba jemput pelajar luar untuk bersama saya. Supaya ramai pelajar dapat sijil, PhD sikit, beri kebangsaan. Tapi malam tak ada, tak ada peluang. Dan pernah juga muncul kat MHI, kaji guru sebagai tetamu jemputan. Okay. Saya rasa tak pun. Orang lain, saya biasa saja.
Okeylah. Dan selaju, semua kita tulislah. Okey, untuk tahun ni sebab modul sikit je, kabel ustaz dan juga modul ketam lah. Okey, murid-murid semua, ramai pelajar mototik payah tak nak faham. Okey, banyak kali gagal. Okey, SPM tak terpasti boleh gagal tak boleh lulus tak boleh lulus. Okey, jadi bagi pelajar bergadang itu, kita kena sentiasa berikan motivasi kepada diri kita sendiri. Jadi selalu ingatkan diri kita sendiri, okey, sebelum tidur ke, okey, sebelum tidur ke, selepas bangun tidur ke, selalu cakap pada diri kita sendiri, aku ni bukan budak kelas depan. Aku ni bukan orang kaya. Aku ni bukan pengawas. Aku ni banyak kali gagal dalam exam. Okey, tapi itu bukan alasan untuk aku terus gagal. Okey, sebab apa? Sebab kerjaan kita bukan diukur daripada depan belakang kelas kita, kaya miskinnya kita, pengawas bukannya kita. Tetapi kerjaan diukur daripada apa yang kita usahakan selama ni. Jadi kita pandai ke tak pandai ke, kalau kita usaha, kejayaan pasti ada. Okey. Jadi bagi yang pandai, okey, proceed bagi dapat yang grade yang cemerlang. Tapi bagi yang tak pandai lagi, proceed supaya dapat grade yang baik. Okey. Alright, dan tahun depan bulan 2, aduh, saya tak dapat makan pun. Okey. Tahun depan bulan 2, 4 jam tu lah penentu kita dapat A, B, C atau G. Okey, tak lama dah. Dan saya sendiri pun selalu bagi motivasi diri saya bahawa saya ni pun bukanlah guru terbaik. Ramai guru yang baik-baik kat luar sana. Tapi bila orang terima saya jemputan, orang beri saya jemputan atau saya buat program, saya akan cuba berikan yang terbaik-terbaik sahaja untuk guru-guru, anak murid saya supaya mereka dapat yang baik-baik belaka. Okey. Dan kalau negeri Selangor, minggu depan adalah subjek matematik. Ramai debar dah. Okey, ada negeri dah selesai pun, Johor dah selesai dah, Kelantan selesai dah matematik. Okey. Dan SPM sebenar pula tahun hadapan 6 Februari, masih jauh lagi lah. Ramai pelajar kata, tak apa cikgu, tahun depan cikgu relax aja cikgu kan. Ramai kata begitu. Betul. SPM lambat lagi tahun depan. Tapi bermula hari ini, matematik tinggal lagi 86 hari. Tolak makan minum, tolak cuti sekolah, tolak belajar kat sekolah, apa semua, tinggallah 2-3 hari sebenarnya. Jadi 80 hari nampak macam panjang, tapi sebenarnya sangat singkat. Jadi kalau boleh, berbaki tak berapa hari lagi ni, berilah tumpuan kepada SPM dulu. Habis SPM saya nak buat apa, buatlah. Nak buat nak jadi TikToker ke, nak jadi apa ke, jadilah. Yang penting kan tumpu SPM dulu. Okay, sebab SPM ni orang kata kunci masa depan lah. Dengan SPM yang baik, kita akan lebih mencerahkan masa depan kita. Dapat belajar ke universiti, ke kolej-kolej, okay, dapat cari kerja yang baik-baik, apa semua. Bermula dari SPM. Sebab bila awak bekerja nanti, nak mohon kerja, semua orang minta sijil SPM. Okay, jadi pentingnya SPM ni. Sampaikan dia yang sebagai kunci kerjaan kita. Okey. Saya intro sekali lagi. Matematik SPM. Awak adalah batch yang ketiga yang akan menduduki format baharu KSSM. Okay, je mula 2021 itu. Dan awak bukan batch yang ketiga yang akan menduduki SPM format baharu. Dan format yang sangat mencabar lah. Sangat mencabar. Saya akui lah. Sangat mencabar, tak macam zaman dulu. Dulu kalau pelajar kelas belakang pun cikgu tak risau. Sebab apa? Cikgu tahu ada 5 topik yang cikgu akan drill pada murid-murid dia yang lemah-lemah ni. Dan kalau mereka boleh buat, mereka pasti lulus. Itu kalau format lama dulu. Okay. Pelajar lemah, cikgu akan tumpu topik, graf fungsi, transformasi, sukatan serakan, pelandungan. Cikgu tumpukan 4 topik ni. Budak-budak akan lulus SPM. Tapi sekarang dengan format baru dah tak boleh begitu dah. Sebab amat ialah tidak ada topik yang confirm betul-betul masuk dalam bahagian A, B, C. Setiap tahun akan bertukar topik. Okay. Contoh, pelandungan. 2021 masuk bahagian C. Bahagian A, B, bahagian B, 9 markah. Tahun lepas langsung masuk. Transformasi 2021 masuk bahagian B, 10 markah. Tahun lepas bahagian A saja, 6 markah je. Jadi soalan kan dia tak menentu dah. Ikut suka je nak masuk bahagian mana pun. Kadang-kadang masuk dan tak masuk. Jadi susah nak buat agakkan. Jadi tak boleh kata SPM Mat ni senang. Okey, seterusnya. Dan oleh sebab mencabar sangat, saya ni suka cabaran. Saya pun sama macam kamu semua. Saya cabar diri saya jadi calon SPM.
Orang kata buat apa cikgu ambil SPM, cikgu confirm A cikgu. Betul, saya memang dapat confirm A+, confirm. Tapi ada sebab saya ambil. Okay, ini contoh result saya. Result, jangan petikai lah, confirm A+ kan. Okay, tahun lepas bulan 3, senior awak duduk exam. Saya pun duduk exam. Calon mengulang juga. Azman Saad, saya lah tu. Okay, calon mengulang. Ambil paper mat juga. Result memang confirm A+. Itu saya ambil kali ke-14. Right? Kemudian bulan 9, daftar diri lagi, duduk exam bulan 9. Bulan 10 keluar result, masih lagi A+ lagi. Okay. Kemudian bulan 2 tahun ni, daftar diri lagi. Sini awak duduk exam, saya pun duduk exam juga. Grade memang confirm A+. Okay. Kemudian bulan lepas, 2 bulan lepas, bulan 9, duduk exam lagi kali ke-17. Calon SPMU. Okay. Alright. Lepas tu, tahun depan, bulan 2 tu, awak duduk exam kat sekolah masing-masing. Saya pun duduk di sekolah SMK Datuk Harun. Calon juga kali ke-19. Okey, sebagai ingatan, matematik ini satu subjek yang sangat penting. Okay, orang kata, alah cikgu belajar BM sejarah cukup, cikgu lulus BM sejarah dapat dalam sijil. Dia kata, betul. Tetapi, untuk sambung belajar, nak dapat kos yang baik, ataupun nak bekerja sebagai askar, polis, bomber, nurse, semuanya kami meletakkan syarat, mat mesti C. Tu penting matematik walaupun tak wajib lulus kan. Tapi untuk sambung belajar, dapat kerjaan yang bagus, mat wajib C. Sampaikan dalam SPM ulangan, SPMU terpanggil, hanya ditawarkan 3 subjek. Bahasa Melayu, sejarah, tahu dah sebab apa. Wajib lulus untuk sijil. Tetapi mat juga ditawarkan. Okey. Jadi pentingnya matematik sebagai ditawarkan dalam SPMU. SPM ulangan. Okey. Dan bulan 10 hari tu keluar result. Result saya macam biasa, A+. Okey, tapi persoalannya ialah kenapa saya ambil exam berkali-kali ini? Sedangkan saya dah cikgu mat dah. Result memang tahu dah A+. Tapi kenapa saya ambil juga? Ada sebab dia. Yang pertama sekali saya nak uji tengok berapa cepat saya jawab soalan. Paper 1, paper 2. Okey, saya nak tengok apa yang saya kongsikan dalam modul saya, dalam ceramah saya, betul-betul tak berguna benda tu. Okey, jadi bila saya lihat itu, saya bin calon, saya mendapati bahawa apa yang saya cakap dalam ceramah saya, modul-modul saya tu, memang memberikan satu impak yang okey lah. Okey, jadi dapat mempercepatkan cara menjawab soalan. Dan hari tu, tempoh hari tu, exam mula 8 pagi, 8.30 pagi saya sudah keluar dewan untuk paper 1. Saya ambil masa lebih kurang dalam 20 minit ke 25 minit saja untuk jawab paper 1. Paper 2 mula 10.30 pagi. Dalam pukul 11 suku, saya sudah siap keluar dewan. Okey, 45 minit untuk menjawab semua 17 soalan langsung tak tinggal. Okey, jadi saya cuba untuk nak memastikan apa yang saya share dalam ceramah saya, dalam modul saya, memang betul-betul bertepatan dan boleh memberi impact semasa menjawab soalan exam. Dengan syarat, dengar betul-betul, okey, study betul-betul, buat latihan betul-betul. InsyaAllah ada kesan dia. Yang kedua adalah nak tahu bentuk soalan. Sekarang soalan bentuk tertutup. Habis exam dikutip balik kan. Jadi ramai orang tak dapat akses. Soalan topik apa masuk, bahagian A topik apa, B topik apa, kebat dekat mana. Jadi lepas exam tu memang akan selalu timbul viral. Okay, pelajar kata susah lah, apalah kan. Jadi bila saya jadi calon, saya dapat membalas komen-komen di TikTok ke, di Instagram ke, di WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke. Bila orang kata susah-susah ni, saya dapat menjawab. Kerana saya tengok soalan. Saya tahu soalan tu macam mana. Okay, alright. Dan juga saya dapat idea untuk buat soalan-soalan modul tahun depannya. Itu tujuan saya ambil exam. Okay, yang ketiga adalah nak bantu calon-calon persendirian. Seperti cakap awal tadi lah. Mat ini walaupun subjek yang tak wajib lulus, tetapi untuk dapat sambung belajar, dapat pilihan kos yang baik-baik, dapat ataupun kalau tak nak belajar pun nak sambung kerja, polis, bomber, askar, nurse, semuanya letak syarat mat mesti C. That's why pentingnya matematik ni sampaikan ditawarkan dalam SPM ulangan. Okay, yang keempat adalah nak tengok, sebab saya ni suka menulis modul kan, nak tengok ada tak soalan yang mirip-mirip modul saya tulis. Okay, sebab mat ni soalan pusing-pusing kat situ je dan kerja dia. Alright, jadi saya tengoklah ada tak soalan yang mirip-mirip macam soalan modul saya, sama tak macam soalan saya target, begitu. Dan yang kelima adalah Malaysia Book of Record, guru paling banyak ambil SPM di Malaysia.
Ni matlamat saya lah. Okay, alright. Sekarang sudah ambil sebanyak 18 kali. Saya akan terus ambil sampai umur saya 79 insya-Allah. Okay, kalau saya banyak lagi. Okay, setiap saya nak ambil. Dan percayalah pada diri saya, ingatkan diri SPM adalah waktu yang terbaik untuk kita semua membalas jasa mak ayah dan guru-guru kita. Sebab bila kita form 5, di sekolah kita adalah raja. Di rumah kita adalah raja. Sebab apa saya kata gitu? Sebabnya ialah di sekolah bila kamu form 5, banyak duit-duit PIBG digunakan untuk program-program tingkatan 5. Kelas tambahan, perkampungan ilmu, buat itu, buat ini. Semata-mata untuk buat persediaan untuk kamu. Macam SPM. Kerana ranking sekolah, pencapaian sekolah dilihat daripada pencapaian SPM. Jadi sekolah-sekolah akan berlumba buat program untuk kamu semua supaya grade dapat bagus. Ranking sekolah meningkat. Gitu. Dekat rumah pun sama juga. Mak ayah kita walaupun kadang-kadang tak mampu ataupun ada benda lain dia nak buat, tapi bila kamu minta duit, dia akan cuba usaha berikan. Sebab apa tahu? Sebab contoh saya sendiri, saya ada anak juga nak SPM tahun ni, saya tak mampu nak ajar anak saya semua subjek. Saya hanya pandai matematik kan. Jadi fizik, kimia, biasa tak tahu. Tapi saya tahu sekolah boleh buat. Cikgu-cikgu boleh buat. Jadi bila sekolah minta sedikit sumbangan, sedikit keuangan untuk buat program-program, saya akan bagi dengan senang hati. Sebab saya tahu saya tak mampu buat itu tapi sekolah mampu. Jadi bila sekolah buat program, saya sokong dia. Okay, right? Itu tujuan. Jadi kamu ni, cuba test mak ayah kamu lah. Okay, katakan hari ni kamu cakap mak kamu, mak, minggu depan sekolah buat program, perlukan duit bayaran sebanyak RM30. Agak-agak mak bagi tak? Okay, bulan depan minta kat ayah pula. Ayah, sekolah dia buat program, sekolah minta bayar RM100. Agak ayah bagi tak? Okay, kemungkinan besar tu dapat. Sebab saya cakap tadi lah, mak ayah akan berkorban apa saja asalkan kamu dapat buat persiapan yang terbaik untuk okay, alright. Jadi sebagai kesimpulannya, balaslah pengorbanan mak ayah tu. Okay, guru-guru kamu pun banyak berkorban masa, tunggu sampai petang buat kelas tambahan, Sabtu Ahad datang sekolah buat kelas tambahan lagi, tinggal anak isteri, tinggal suami, tinggal anak-anak semua, tak bercuti tak apa, datang ke sekolah ajar kamu. Jadi balaslah jasa mereka, pengorbanan mereka ni dengan berikan result SPM yang baik. Guru-guru tak minta kamu dapat A+ pun. Kalau dapat A+ tu rezeki kamu lah, rezeki cikgu juga. Okay? Tapi minta janganlah gagal. Janganlah D dan E tu. Kita nak dapat grade yang bagus-bagus. C ke atas lah. Okay? Jadi inilah peluang kita untuk balas segala jasa dan pengorbanan ibu bapa dan guru dengan beri yang terbaik. So untuk hari ni pun, macam hari ni pun kan, okay, kamu join misalnya bengkel ni pun, salah satu usaha untuk kamu balas jasa mak ayah cucu kamu juga. So moga-moga perkongsian hari ini dapat memberikan sedikit ilmu, sedikit input yang lebih baik lagi lah bila kamu dah ada ilmu dah, tambah baik lagi. Okey. Untuk matematik, selalu saya ingatkan murid-murid bahawa untuk skor matematik sangatlah mudah. Pertama sekali, jangan ponteng sekolah. Yang kedua, datang sekolah, jangan tidur dalam kelas. Yang ketiga, latihan kena banyak dan setiap hari. Banyak soalan, berulang pun tak apa. Buat soalan sama je, tak apa, tak ada salah. Yang penting buat banyak latihan. Dan setiap hari. Sebab kalau kita buat setiap hari, kita akan sentiasa ingat. Kalau boleh kita buat latihan tu sampai kita ingat step dia. Ingat soalan tu lagi bagus. Okay, macam saya kan, saya dah bercakap sebanyak 110 kali ceramah. Bila saya tayangkan slide, saya tahu dah soalan apa yang masuk. Soalan apa yang saya akan tanya lepas ni. So, semua dalam otak saya dah. So, sangat mudah untuk saya berceramah. Jadi, itulah tujuannya kita banyak latihan dan buat setiap hari. Supaya kita ingat soalan, ingat step. So, bila buat exam nanti, soalan mirip-mirip, kita buat. Okay. Yang ketiga, yang keempat. Bila kita banyak buat latihan, kita mesti akan tersangkut di sana sini. Dan waktu itulah pentingnya kita bertanya. Bertanya, okay, bertanya dan juga bertanya. Bertanya dan bertanya. Nak tanya siapa?
Kalau buat dekat sekolah, tanya kawan-kawan. Kawan tak faham juga, cari cikgu. Tanya cikgu. Kalau buat dekat rumah, tak faham, tanya kakak, tanya abang. Dia tanya ayah, tanya mak. Mereka tak faham juga, tanya YouTube. Buka dekat YouTube tu, type je. Topik apa tak tahu. Dia akan jawab. Okay? Ataupun mesej cikgu. Tak ada masalah. Okey je. Mesej cikgu, mesej kawan lain. Alright? Dan bagi yang pandai pula, tolonglah ajar kawan-kawan. Jangan kedekut ilmu. Okay? Tolong ajar kawan-kawan. Kalau kita ajar kawan kita, kawan-kawan pandai, kita akan double triple pandai. Kawan kita jawab 10 minit, kita mungkin 5 minit. Sebab apa? Sebab lagi kerap kita ajar kawan, lagilah kita faham, mahir dan pantas. Jangan takut kawan-kawan takkan potong kita. Okay, right. Dan yang kelima adalah kena ada nota, ada kelengkapan asas, matematik, kalkulator kena ada. Pembaris, jangka lukis, pensel pen kena ada. Okay, janganlah harapkan pinjam kawan. Alright, okay. Ini Dr. Fazilah Kamsah katalah sebagai perkongsian. Kita buat apa saja, kalau kita baca sahaja, kita hanya akan ingat 10%. Kalau kita dengar saja, kita akan mendapat ingatan kita hanya capai 20% saja. Tapi kalau kita dengar dan lihat, kita akan ingat 20%. Macam hari ni lah, macam hari ni awak dengar, awak lihat, dapat 50%. Tapi lepas ni, kamu dengar, kamu ingat dan kamu cakap balik kepada kawan. Kamu akan makin ingat sebanyak 70%. Dan hari ni saya nak kamu dengar, kamu lihat, kamu cakap dan kamu buat. Supaya kita dapat 90%. Okay? 10% lagi mana pergi? 10% lagi lah pada hari kejadian. Bergantung kepada nasib dan rezeki kamu lah. Okay, itu 10% lagi. Okay, kalau kita dah usaha betul-betul, Tuhan kata bukan rezeki kita, tak ada rezeki jugalah. Okay, tapi kalau kita usaha sikit-sikit pun Tuhan kata rezeki, memang rezeki jugalah. Alright? Okay. Sebagai ingatan balik, paper 1 ada 40 soalan yang perlu dijawab dalam masa 1 jam 30 minit. Okay. Di mana daripada 40 soalan, ada 20 soalan yang sangat senang kategorinya. 12 soalan yang sedang-sedang, sederhana saja, dan hanya ada 8 soalan yang agak sukar. Inilah pemberatan lembaga perusahaan dalam pembinaan soalan SPM. Dan apa-apa soalan pun, inilah pemberatan yang diamalkan oleh kita, iaitu separuh soalan mesti kategori senang yang boleh jawab oleh semua orang sepatutnya. Ada tak jawab juga tu, tu kes ni lah, kes malas belajar, tak serius, tembak. Tapi untuk paper 1 ni, cuba latih diri setiap satu soalan maksima adalah 2 minit lah. Okay, mesti pandai urus masa. Okay, dan kamu kena betul sekurang-kurangnya 20 soalan paper 1. Kenapa kena betul at least 20 ni? Supaya kamu tidak stres untuk paper 2. Sebab bila kamu masuk ke dewan untuk paper 2, kamu tahu dah, aku dah ada 20 markah. Okay, yang kedua adalah dapat target tengok. Untuk paper 2 nak cari berapa markah lagi? Kita target. Kalau paper 1 betul 20, kalau kamu target dapat A minus, kamu kena betul 70 daripada 100 markah paper 2. Dapat B, cari 50 markah lagi. Target C, 36 markah lagi. Dan kalau target dapat E, jawab 3 soalan cukup lah. Lulus E. Kena ingat grade SPM dia tak sama macam grade dekat sekolah. Itu kena ingat. Grade SPM dia lebih rendah berbanding grade dekat sekolah. Sebab grade SPM bertujuan untuk satu, meramaikan calon lulus dan cemerlang. Dua, menjaga nama menteri dan nama kementerian. Kalau grade ikut macam grade sekolah, memang putih biji mata, meleleh air liur, tersembul lah, putus telinga nak menjawab kritikan ibu bapa. Jadi grade SPM ni dia bergantung pada grade pencapaian satu Malaysia. Mungkin katakan tahun ni ramai sangat pelajar yang tak skor matematik, maka grade pun akan turun sikit lah.
turun sikit supaya ada ramai pelajar lulus. Dan ada cemerlang juga. Tetapi secara umumnya, siapa target dapat A minus untuk matematik, kamu kena maintain markah 60 lah ke atas. Siapa target dapat E sahaja, cukup sekadar 24, 23, 22, 25 itu, dah boleh dapat E dah. Siapa target dapat C, pastikan markah 40 ke atas. Siapa target B, pastikan betul 50 markah ke atas. Itu secara umumnya pencapaian apa tu? Markah untuk dapat A, B, C, D, E dalam SPM. Di sekolah 40 E, tapi SPM boleh pergi C. Okay? Jadi sekarang ni saya nak masing-masing setkan. Kalau awak target dapat B, maintain markah 50, dekat sekolah dapat C, tapi SPM boleh dapat B. Okay? Siapa dapat markah 60 sentiasa tu, insya-Allah SPM ni kamu akan dapat A, confirm. Okey. Untuk paper 2 pula, bahagian A soalan, sila selama 1 jam ataupun 6 minit untuk siap soalan. Untuk bahagian B ada 5 soalan. Okey, 1 jam juga bagi masa, 12 minit untuk setiap soalan. Bahagian C ada 2 soalan, jawabnya 1, beri masa selama 20 minit. Jadi macam saya cakap awal tadi, pandai urus masa betul-betul kerana masa 2 jam setengah ni sangat pendek. Sangat pendek. Alright? Okey. Paper 2 dapat soalan bila pengawas kata calon-calon boleh mula menjawab. Terus baca soalan, kemudian bila kamu baca soalan tersebut, kamu rasa, oh soalan ni senang ni, aku boleh skor. Yang tu jawab dulu. Jawab secepat mungkin dengan pastikan dapat markah penuh sebab kamu yakin dan kamu power topik tu. Tapi kalau kamu baca soalan rasa macam aku boleh jawab ni tapi ambil masa sikit lah. Yang tu tinggalkan dulu. Kena pandai amalkan konsep jimat masa. Yang mana boleh jawab, jawab dulu. Tak boleh, tinggalkan dulu. Okey, habiskan round pertama dulu. Habis round pertama, pastikan kita yakin betul at least okey, aku dah ada 30 markah. Paper 1 20, paper 2 30. 50 markah dah. Okey. So, tangan dah. AC tangan dah. Round kedua, berilah masa yang lebih sedikit untuk soalan-soalan yang kita rasa macam boleh jawab tapi masa. Tu. Habis round kedua, pastikan kita dah yakin dapat markah at least 50 ke 70. Maksudnya A dan ke bawah. Dan berbaki masa lagi sikit tu lah, cuba curi markah. Soalan sukar, cuba curi markah. Okay. Dan pastikanlah supaya tidak berlaku kes tak cukup masa. Kena pandai bijak urus masa ya. Okey. Dan pastikan awak yakin betul sekurang-kurangnya 50 markah bagi yang target dapat B. 20 paper 1, 50 paper 2, total 70 markah. 70 markah daripada 140, darat 100 dapat 50. Jadi 50 markah tu dah boleh pergi B SPM dekat sekolah. Alright. Secara umum saya beritahu awal lah. Oleh sebab saya ni calon SPM. Apa yang saya boleh katakan, dalam banyak soalan. Tengok buku teks, tengok buku rujukan, banyak soalan. Tapi dalam kelas macam belajar lain. SPM keluar lain. Terkejut, tak jangka, bercampur rasa biasa untuk calon SPM. Waktu itulah bila buka soalan, yang pertama sekali itulah akan terkejut, tak jangka. Bila tak jangka tu bercampur rasa lah. Belajar lain, cikgu ajar lain, keluar lain, macam mana ni kan? Itu biasa. Alright? Tapi apa saya beritahu sini ialah, kalau kamu tak belajar, tak study, ambil mudah, sambil level, memang kamu tak boleh score matematik. Sebab soalan dah tak boleh target topik apa yang akan masuk dalam bahagian A, B, C. Topik sentiasa bertukar. Alright. Semua topik potensi masuk. Tetapi kalau kamu target dapat A dan ke bawah sahaja, cukup sekadar awak tumpu topik tentang 4 dan 5. Memadai untuk dapat A SPM. Tapi kalau kamu target dapat A plus, nak tak nak kena top up tajuk, at least tajuk form 3. Okay, matematik pengguna, pelandongakan, locus, garis lurus. Tu. Paling penting topik 4 topik tu.
Kalau target dapat A+. Okey, alright, sambung lagi. Tak payahlah, teka-teki tak payah. Okey, so untuk part yang pertama ni, saya nak tumpu topik plan, matematik pengguna simpanan pelaburan, kredit dan hutang. Sekejap saya nak rakam lain ya. Okey, jap.